What's up guys, bersama dengan saya Sean Steven untuk episod bersama dengan Cari Cars. Dan sebelum kita bermula, jangan lupa untuk like dan share video ini dan pastikan anda juga subscribe kepada channel kami, iaitu Cari Cars. Dan untuk episod kali ini, kami akan tunjukkan kepada anda Pro 2 Myvi 2022 1.5 AV variant. Sejak pelancarannya pada tahun 2005, terdapat sekarang lebih kurang 1.3 juta kereta Myvi di jalan raya. Dan untuk kereta ni, untuk varian terbaru ni ataupun model yang terbaru ni, terdapatnya 5 varian di mana ia lebih kurang dipisahkan kepada 2 jenis enjin yang digunakan, iaitu 1.3 liter dan juga 1.5 liter. Untuk 1.3 liter tu boleh menghasilkan 94 horsepower dan untuk 1.5 liter enjin tu boleh menghasilkan 102 horsepower. Dan penukaran dia dari segi transmission pun ditukarkan, sebelum ni auto transmission. Tapi untuk kereta yang terbaru ini, ia menggunakan DCVT transmission di mana ia dikatakan dapat penjimatan petrol adalah lebih tinggi serta dapat ataupun pencetan ataupun acceleration daripada 0 hingga 100 km sejam tu adalah lebih laju dengan lebih kurang 20%. Dan balik semula kepada variants dia, terdapatnya 5 variant iaitu 1.3G, 1.3G dengan PSDA, 1.5X, 1.5H dan juga untuk kereta ni varian yang paling tinggi iaitu 1.5 AV, di mana harganya bermula daripada lebih kurang RM45,000 sehingga RM58,800 tanpa insurans dan juga SST. Dan untuk kereta ni terdapatnya 6 warna iaitu warna grey, warna silver, warna biru, warna putih dan juga warna merah. Tu terdapatnya 2 warna bergantung kepada varian. Apa kita tunggu lagi? Jom kita tengok bahagian luaran untuk kereta ini. The king of the road is here. Itulah dia Pro 2 Myvi 2022. Okey, kita mulakan dulu dengan headlamps dia yang mempunyai auto on and off function dengan daytime running light. Serta selain daripada itu, apa yang saya suka pasal headlamp ni, dia ada macam warna hitam glossy dekat dalam di bahagian dalam pelindung headlamps ini, yang di mana dia macam continue sehingga ke grill dia yang memang mempunyai glossy black finishing. Dan di bahagian bawah pula nampak dia punya front lip pun adanya glossy black finishing yang memang memberikan rasa yang lagi sporty. Dan secara keseluruhan tu saya rasa memang nampak lagi cantik kalau kita bandingkan. Lagi satu yang penting, kalau kita bandingkan dengan model sebelum ni, dia punya fog lamp tu bulat kan. Yang ni pula secara menegak LED fog lamps dengan dia punya glossy black finishing di bahagian luaran. LED fog lamps ni memang cantik lah kalau kita bandingkan dengan sebelum ni. Wow, jom kita tengok bahagian tepi untuk kereta ni pula. Dan untuk pandangan sisi, kita mulakan dulu dengan rodanya yang menggunakan rim 15 inci dual tone. Dan untuk side mirror itu yang mempunyai auto folding function dan juga blind spot indicator, di mana anda boleh nampak ya glossy black di bahagian sini pula. Okey, dan lagi satu, dia punya door handle tu adalah berwarna chrome. Memang rasa macam pop sikit, memang nampak cantik lah. Okey, dan apa yang saya betul-betul perasan, dan also abang cameraman pun perasan kan, dia punya skirting tu berwarna glossy black, tetapi dia ada bentuk yang special di mana dia daripada mula tu dia macam sepenuhnya berwarna glossy black. Bila pergi ke belakang sikit tu nampak macam dia ada macam menipis sikit, bagi rasa macam kereta tu macam menegak ataupun menghadap ke depan, macam dia tunduk ke depan. So dia punya finishing walaupun dia sikit, kalau anda perasan tu, dia memang memberikan rasa yang lebih cantik dari segi ataupun secara keseluruhan untuk kereta ini. Dan sekarang untuk bahagian belakang kereta ini, kita mulakan dulu dengan spoilernya, di mana saya perasan ada glossy black finishing di bahagian dalam ni, dan yang kat tengah tu adalah third braking lamp. Dan pasal braking lamp tu memang adalah sebahagian daripada backlight ataupun rear lights yang ada di sini dengan turning indicator. Serta dia punya logo memang cantik kan, logo Myvi tu. Macam Naruto punya. Di bahagian bawah juga anda boleh nampaklah dia punya bumper tu mempunyai dual tone, di mana warna kereta dengan warna hitam di sini. Dan apa yang saya perasan pula, kalau anda memang
appreciate ataupun menghargai details ya. Nampak ya ni, vertical strip ni dia macam nak bagi matching dengan bahagian depan untuk LED fog lamps dia. Bila dah ada dah benda ni, nampak macam lagi sporty dan juga lagi konsisten bahagian belakang dengan bahagian depan. Dan sekarang jom kita tengok untuk ruangan yang ada pada boot space di sini. Okey, buka tak ada auto tailgate, tapi anda boleh tekan naik sikit dia akan automatic open. Terdapatnya 277 liter ruang di mana boleh ditingkatkan ataupun dibesarkan lagi apabila anda melipat tempat duduk bahagian belakang. Dan lagi satu penting untuk anda yang nak beli kereta tu, dia punya spare tyre memang ada di bahagian bawah ni, tapi apa yang saya nak highlight tu adalah saiz bagi tyre ni adalah sama dengan saiz untuk ataupun saiz tyre yang digunakan oleh kereta tersebut, di mana dia punya rims pun adalah sama juga. Memang rims yang digunakan tu memang dia punya design dual tone 15 inci memang pun ada untuk spare tyre kereta ini. Sekarang untuk bahagian dalaman kereta ini, kita mulakan dulu dengan outlook dia. Wow! Tahukah anda untuk EV variant saja adanya leather seats dengan warna merah dengan warna hitam. Serta selain daripada itu, kalau kita bandingkan dengan variant lain, yang nampak warna merah ni dia punya finishing dia memang matching dengan tempat duduk dia, memang cantik sekali. Dan berkenaan dengan tempat duduk ni, dia sebenarnya mempunyai manual adjustment dari segi ketinggian dan juga depan belakang. Dan yang ni sebenarnya boleh dilipat ataupun boleh adjust sampai ke belakang, bolehlah tidur sekejap. Untuk dia punya steering wheel ni, kalau anda perasan dia sebenarnya diambil daripada Perdua Ativa, di mana memang ada banyak kontrol dari sini. Untuk variant AV tu, nampak dia punya instrument cluster memang ada TFT display, di mana dia menunjukkan beberapa informasi penting berkenaan dengan kereta. Kalau kita bandingkan dengan variant 1.3G dan juga 1.5X tu, dia punya display yang kat tengah tu dia sebenarnya hanya LCD display yang biasa, hitam putih saja ya. Dan sekarang untuk infotainment system, di mana saiznya adalah 6.9 inci fully touchscreen yang compatible dengan SmartLink ataupun boleh menyambung telefon bimbit anda dengan SmartLink yang ada sini. Fully touchscreen dan juga terdapatnya USB port dan juga HDMI port serta voice recognition yang ada di sini. Aircon control dia, okey, macam biasa dengan butang-butang boleh mengawal kesejukan dan juga isi padu udara yang keluar daripada aircon vent. Tapi satu upgrade ataupun satu benda yang sebelum ni Myvi tak ada adalah butang off. Sebelum ni tak ada, kena tutup kan. Yang ni sekarang kalau kita nak aircon langsung terus off, dia akan tutup sistem aircon yang ada di sini. Dan lagi satu, di sini ada charging port. Dekat sini untuk telefon bimbit anda ataupun barangan elektronik. Serta ada pun yang 12 volt charging port yang ada di sini. Di sini ia menggunakan seperti yang dikatakan tadi DCVT gearbox. Dan lagi satu perubahan yang ditukarkan. Sebelum ni dia punya gear tu lain kan. Ada dia punya, yang ni sekarang ada S dengan B. S tu apabila nak naik bukit, B tu apabila nak turun bukit. Tapi ada satu benda yang saya tak suka sangat lah. Dia tak ada armrest. Yang tu mungkin anda kena add on sendirilah. Kalau anda dah biasa dah ada tempat untuk letak lengan anda, macam tak selesa lah kalau tak ada kan. Yang ini adalah sebenarnya built-in dashcam ataupun DVR, di mana ia adalah sebahagian daripada kereta ni, tak payah nak beli on your own, terus dapat dengan kereta. Yang ni pula adalah dia punya sensor untuk lane keep assist system. Selain daripada itu, apa lagi yang built-in adalah dia punya smart tag yang sebenarnya ada di bahagian sini untuk anda letaklah dia punya touch and go card supaya tak payah letak benda-benda kat depan ni. Okey, ini untuk bahagian depan. Jom kita tengok bahagian belakang untuk kereta ini. Wow, memang besarlah ruangan untuk kaki saya. Walaupun ini adalah B segment car, dia rasa macam C segment untuk bahagian kaki saya kan. Dan untuk tempat duduk tu, saya rasa kalau 2 orang duduk memang selesa. Kalau 3 orang dia mungkin akan rasa sempit sikit, tapi yang ni kan B segment car, tapi rasanya okey juga. Tapi ruangan di kepala saya tu saya rasa macam dia sempit sikit lah, tapi tak banyak, sikit je. Dia ada macam pemegang bag ataupun hook yang memang sebahagian daripada tempat duduk di sini. Di sini pun ada, di bahagian sini pun ada, dan juga di bahagian tepi ni dengan maximum load ataupun boleh angkat sehingga 3 kg. Lagi satu yang ada di tempat bahagian belakang sini, adanya charging port untuk mengecas telefon bimbit anda ataupun barangan kecil elektronik anda. Secara umumnya ataupun secara general, secara keseluruhannya, saya rasa tempat duduk ni agak selesa dan juga agak
besar untuk kereta saiz begini. Pergi kepada ciri-ciri keselamatan yang anda yang ada untuk Perodua tu, adanya Perodua Smart Drive Assist yang terpisah kepada 4, iaitu yang pertama Advanced Safety Assist ataupun ASA, yang mempunyai pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert, pedal misoperation control, dan yang kedua pula adanya driving assist. Terdapat macam lane departure warning, lane departure prevention, lane keep control, adaptive cruise control, dan juga blind spot monitor, dan juga parking assist serta headlamp assist. Dan ini semua adalah bergantung kepada variant anda pilih, baru je adalah kesemuanya. Contoh macam AV ni memang mempunyai kesemua driving dia punya orang cakap macam Perodua Smart Drive Assist tu memang ada semua ciri-cirinya. Alright, so sekarang kita nak test dulu, sebab seperti yang saya sebutkan tadi, steering wheel ni memang diorang ambil daripada kereta Perodua Altiva. So dia punya setting pun lebih kurang sama je. Dia punya lane keep assist, lane departure warning tu semua memang ada lah. Tapi sisa-sisa ni dia bergantung kepada sama ada kereta ni dapat detect ataupun kesan garisan yang ada pada jalan raya kita. So kalau jalan raya kita tu tak ada macam dia punya garisan pada jalan raya tu, tak nampak dia punya laluan kan, dia tak dapat nak detect. Okey, dengar tak? Yang apa yang keluar tu adalah free collision warning. Sebab saya bergerak ke kereta yang ada di hadapan, so dia ada bagi warning. Kalau saya tak brake tadi, mungkin kemungkinan besar dia punya emergency brake ataupun pre-collision braking akan berfungsi untuk memastikan saya tak kena dengan kereta yang ada kat depan. Dan sekarang kita bandingkan dari segi ciri-ciri yang ada pada setiap variant. Okay, kalau anda nampak yang 1.3G tu, okey, memang dia punya saiz rim tu adalah lagi kecil, dan juga ciri-ciri keselamatannya adalah kurang kalau kita bandingkan dengan variant yang lebih tinggi. Okey, sekarang kita bandingkan pula dengan persaingannya. Seperti yang anda tahulah, kereta buatan Malaysia tu ada lagi satu, iaitu Proton Iris 1.6 Active CVT. Jarum perbandingan di hadapan anda. Anda boleh tengoklah dari segi max torque, max power, memang kereta ni memang yelah, dia kurang sikit sebab dia punya kapasiti tu adalah 1.5. Yang Proton Iris tu adalah 1.6. Tapi anda boleh tengok dari segi penjimatan minyak ataupun fuel efficiency, memang kereta Myvi lah yang menjadi champion untuk ataupun dari segi penggunaan minyak. Tapi bagi pendapat saya rasa kalau saya bandingkan kereta ini dengan Myvi yang sebelum ni, memang nampak lagi sporty. Dia punya skirting dengan glossy black memang nampak cantik. Itulah disebabkan dia sebagai raja jalan raya ataupun king of the road. Serta dengan ciri-ciri keselamatannya, saya rasa untuk harga ni memang tak boleh dapat dengan ataupun di pasaran kereta di luar sana, memang susah nak dapat. Dan saya rasa dari segi pemanduan dia pun actually it's not too bad, agak comfortable, dan juga memang ada power. Disebabkan kereta ni orang semua tahulah memang kereta Myvi tu memang ada power. Itulah pendapat saya. Apakah pula pendapat anda? Pastikan anda tulis di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ni. Subscribe kepada channel kami iaitu Caricast, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye-bye!